siapa yang bersin tu? Sakit kepala. Mak, kenapa kaki Ryan ada macam ada tu? Dekat sini dia ada macam, wah, macam dia cakap. Cikgu tunggu lagi 2 minit lagi Aku dulu. Mana kau? You all semua okey kat rumah? Boleh unmute sekejap? 2 minit cikgu nak borak-borak. Ya, cikgu. Anak ni okey? Okey. I cannot imagine lah macam mana kita dah tak sekolah tahun ni, and then tahun depan kita jumpa sebulan, lepas tu terus SPM. I macam give up sikit. You all ada rasa macam tu tak? Ada. Ada Ada. Ya, cikgu. Macam apa yang cikgu boleh buat untuk you all? Kalau ada apa-apa yang ada idea, kadang-kadang cikgu pun perlukan you all punya idea untuk bantu. Jasmine ada idea? Okay, so kita ada Saya. ya Jasmine. Cantik. Sekejap ya, kita Tak dia. tak ada ya. So far setakat ni subjek-subjek lain macam mana? Okey, cikgu. Okay je. And then itulah, tahun depan kita SPM. Tahun ni tak jumpa langsung.
So SPM sepatut bulan 1, dia anjak bulan 2, jadi kita hanya ada sebulan je. So yang saya terfikir dekat sekejap cikgu stop sharing Okey, yang cikgu terfikir muka cikgu tak nampak Okey, yang cikgu terfikir cuma ni lah. Cikgu terfikir kalau nanti you all ada 23 orang. So you all create dalam mungkin satu grup ada 6 orang. Kalau satu grup 6 orang, 4 kali 6 24, 3 grup ada 6 orang. Satu grup ada 5 orang. 18 tambah 5 23. Okey. So kemudian dari situ nanti kita sebab kita dah habis dah hari ni, yang cikgu fikirlah. Kemudian setiap grup ni cikgu akan bagi soalan secara offline. Kemudian you all buat dekat dalam kertas, snap gambar bagi dekat cikgu. So itu lebih senang sebab nak jawab secara online tu susah sikit kan. Kemudian snap gambar, kemudian dalam satu grup tu kita akan bincang lah 6 orang nanti, cikgu akan go through satu-satu based on Google Meet. So mungkin satu session tu dalam 20 minit untuk kita bincangkan setiap orang. Tu je lah yang cikgu boleh bantu. And then ada masa kita akan buat sekaligus untuk satu kelas. Boleh tak macam tu? So bila grup tu sikit, rasanya lebih sampai kepada sasaran. Okay. So nanti you all buat 4 grup. 3 grup ada 6 orang, satu grup ada 5 orang. Okay, nanti cikgu akan bagi jadual meet dia tu dalam waktu kimia nanti. Kemudian kita akan bincangkan, cikgu akan bagi soalan dulu, kemudian you all boleh buat kat dalam kertas, kemudian snap gambar bagi kat cikgu akan go through satu-satu. Yang itu lebih sampai pada awak daripada kita bincang secara general macam ni. Then saya nak grup tu yang awak selesa lah. Bila awak, contoh yang selesa tu, bila awak salah jawab, awak tak malu dengan kawan awak. Bila kawan awak salah jawab pun, awak tak rasa macam, oh dia ni macam ni, kenapa jawab macam ni. Tak, yang awak selesa. Sebab kita nak discuss sama-sama. Sebab itu je yang saya boleh bantu setakat ni lah. Nanti cari grup. Nanti cikgu akan senaraikan buat list untuk 4 grup tu. Boleh Boleh. So ada idea lain tak setakat ni? Nanti tak apalah, nanti kita akan masukkan kat dalam grup. Kalau ada idea nanti cikgu akan go through satu-satu idea you all. Boleh So hari ni kita habiskan subjek yang topik yang paling senang. So boleh cikgu mulakan? Boleh. Okay, thank you Anani. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kelas. Cikgu tak tahu kenapa tak nampak Okay. Okay, hari ni kita akan bagi masuk subtopik yang terakhir yang paling senang. Actually boleh baca sendiri pun, tapi cikgu akan bagi penerangan ringkas dan contoh-contoh. Jadi you all boleh tengok, dan kalau ada soalan yang berkaitan dengan tu, kita akan jawab bersama-sama dekat dalam modul nanti pada akhir sesi. Macam biasa, cikgu tak akan ambil masa yang lama. Sekarang 10.36, paling lama pun 11.36 akan stop. Mungkin 11 pukul pun boleh stop. Okay, do not stress. Okay, just relax and chill je. Harap semua okay Okay. Okay, thank you. Okay, yang pertama sekali, cikgu nak awak tengok gambar ni. Alright, apa yang awak nampak? Okay, belum lagi keluar You lambat sikit. Okay, cikgu go through gambar ni. Makanan. Makanan. Buah-buahan. Buah-buahan, makanan. Lagi? Warna dia. Yes, warna dia menarik tak? Menarik. Okey, cikgu bagi situasi. Kalau ada satu cupcake yang warna dia plain je, macam warna tepung, dan satu lagi cupcake yang ada corak, contoh corak Little Pony ke, Avengers ke, mana yang akan menarik perhatian awak untuk makan? Yang ada corak. Sebab apa? Cantik. Yeah, sebab dia cantik, dia colourful. Lagi satu, kalau dekat rumah, awak suka makan makanan yang dah sejuk atau makanan yang baru siap dimasak? Baru siap dimasak. Sebab apa?
Sebab lagi sedap. Dan panas sedap. Sebab aroma makanan tu dia sangat memberi efek bila awak nak makan tu. Dia akan membangkitkan selera awak berbanding dengan makanan yang dah sejuk. Okay, ini adalah contoh-contoh makanan. So kita tak boleh lari zaman sekarang ni. Makanan kita berwarna-warni, banyak gula, banyak bahan kimia. Memang itulah kita hidup dalam zaman yang macam ni. Even awak makan buah pun, buah awak tu pun ada bahan kimia. So basuh bersih-bersih. Basuh dengan air garam dulu. Okey. Seterusnya cikgu akan terus masuk dekat cikgu rasa next class cikgu nak Webex. You all pernah cuba Webex tak? Pernah cikgu, pernah. Okey tak? Dia two ways communication Dia okey tapi rasanya kena bayar cikgu Webex. Webex tu dia kali pertama dia Webex macam Zoom tau. Zoom 40 minit lepas tu dia akan terkeluar. Kalau Webex 50 minit dia akan terkeluar. So nantilah kita try and error mana yang lebih okey sebab lama lagi nak jumpa awak ni. Kalau ada idea bagi tahu je cikgu. Cikgu akan cuba. Cikgu pun belajar juga ni. Alright. Seterusnya cikgu pergi dekat slide kita yang ini bahan tambah makanan. Yang perlu awak ingat, bahan tambah makanan ni dia ada dia ada 6. Yang pertama sekali yang awak tengok tadi apa dia? Pewarna. Yes, good. Kemudian pemekat. Tahulah pemekat ni dia nak bagikan sesuatu benda tu lebih pekat. Penstabil. Penstabil tu bermaksud dia nak kekalkan tekstur makanan tu. Contoh aiskrim Aiskrim dibuat daripada lemak. Lemak bila bercampur dengan cecair kan dia akan berimulsi. Dia akan perasan tak kalau awak makan coklat, bila awak tak habis awak simpan dalam peti ais, kemudian ada keluar putih-putih. Itu maksudnya lemak minyak tu lah. Kemudian perisa, antioksida. Antioksida tu untuk melambatkan dia rosak dan pengawet. Ada berapa semua? Ada 6. Ada 6. Yang ini boleh baca sendiri je. Okey. Ini sumber bahan tambah makanan. Kita ada 2 jenis. Yang pertama sekali adalah yang semula jadi. Semula jadi tu yang awak boleh terus dapat lah. Gula, serai, daun pandan, kunyit dan bawang. Betul bawang. Dan yang seterusnya buatan. Buatan ni biasanya bahan-bahan kimia lah. Okey. Kita ada natrium. Natrium ni gunanya untuk apa-apa saja natrium. Dia biasanya guna untuk bahan pengawet. Macam natrium klorida, natrium nitrit. Aspartam ni dia memberi rasa manis. MSG ni dia sebagai perasa macam Maggi cukup rasa. And then asid benzoid. Asid benzoid ni pun sebagai pengawet. Okay, seterusnya kita tengok apa fungsi pengawet dekat sini. I need seorang bacalah. Hanani boleh baca Hanani? Boleh. Okay, good. Apa fungsi pengawet? Untuk menghalang pembiakan mikroorganisma supaya makanan tahan lebih lama tanpa rosak. Okey, seterusnya tolong bacakan contoh dia, David. Okay, Natrium, jangan risau. natrium nitrit, natrium benzoat. Okey, apa-apa saja natrium. Sebab natrium nitrit, natrium benzoat, even natrium klorida pun boleh digunakan sebagai pengawet makanan. So keyword dia kat sini natrium lah. So ini cikgu ada contoh. Awak suka makan sausage kan? Awak suka makan daging beku, daging burger. Semuanya kalau tanpa pengawet ni, dalam masa 2-3 hari awak letak saja macam tu dia boleh busuk. Dia akan ada warna macam bila awak ada ayam ataupun daging, yang paling tengok sebelah awak masak kalau dia ada macam warna hijau tu kan. Kalau saya kan, walaupun saya dah beli mahal, saya akan terus buang. Dia maksudnya dah ada satu bakteria namanya bakteria salmonella, dan boleh menyebabkan kematian. Awak nampak dia dah ada hijau-hijau kat ayam tu, tolong jangan guna lagi Itu kalau saya lah sebagai mak-mak. Kemudian antioksida ataupun antipoksida, Faris Hazim tolong baca. Apa fungsi antipoksida? Faris Hazim.
Ya cikgu. Okey, boleh baca Uh, soalan dia? untuk mencegah minyak dalam makanan dioksidakan oleh oksigen dan udara. Okey, good. Nisa bagi contoh untuk antioksida. Asid ascorbic dan asid sitrik. Okey, asid ascorbic ni adalah contoh vitamin C dan asid sitrik. Bila macam tu lah dekat muka pun kalau perasan orang yang suka sapu serum vitamin C ni dia lebih awet muda berbanding orang yang tak guna serum vitamin C. Dalam makanan pun sama. Kalau ditambahkan asid ascorbic, asid sitrik, makanan itu lebih tahan lama sebab dia meliputi, dia menyalut makanan tu, so dia tak boleh bertindak balas dengan oksigen dan udara. Okey, saya ulang kaji. Kalau ferrum bila ada oksigen dengan udara, apa yang berlaku? Pengaratan. Pengaratan. Okey, makanan pun sama tapi dia tak sebut pengaratan, dia akan sebut peroksida. Apple kalau lama-lama awak letak kat meja, warna apa yang berlaku? Warna perak. Warna perak. Maksudnya ada oksigen, ada udara, dia pun teroksida. Okey. Okey, seterusnya Irfan boleh baca pasal perisa. Mama Irfan. Ya cikgu. Boleh bagi baca pasal mengenai perisa. Perisa ataupun perasa sama je. Perisa untuk memberi atau meningkatkan rasa makanan. Okey, untuk memberi atau meningkatkan rasa makanan. Contoh MSG, aspartam. Aspartam ni memberi rasa manis dan ester. Ester ni akan memberi macam rasa sweet-sweet, buah-buah macam tu. Okay, thank you Irfan. Ni adalah contoh makanan yang banyak menggunakan flavor, perasa. Awak suka benda-benda ni? Lagi satu, boba tea. Suka? Suka. Boba tea. Berapa kali awak minum seminggu boba tea? 3 kali. 3 kali. Aduh. Seminggu tak ada. Sebulan je. Baru pernah minum sekali. Tahu kali. Diabetes tu. Dia punya boba dia sedap bila ada yang pearl tu kan, bubble pearl tu kan. Bila kunyah-kunyah tu. Tak sihat. Jihad. Benda-benda yang sedap ni sebenarnya tak berapa sihat, tapi janganlah nak ambil langsung. Kita hidup ni kita nak ambil yang terlalu natural. Boleh minum tapi hadkanlah mungkin 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali, tak ada masalah. 2 minggu sekali. Ini dia punya MSG. Kemudian orang terlalu banyak makan begini, rambut boleh keluarkan. Cikgu tak dengar suara cikgu. Okey, boleh dengar? Dia dengar. Tak dengar. Okey, thank you beritahu cikgu buat tempat. David. Bunyi mic David. Cikgu tak dengar. Okey, boleh? Boleh. Okey, clear? Dah boleh dengar. Okey, good. Dah Thank clear. you. Okey, boba tea tu kalau boleh ambil sebulan sekali 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, jangan ambil hari-hari sangatlah. Sebab kandungan gula dia sangat tinggi. Okey, next. David, tolong baca penstabil. Penstabil untuk mengekalkan emulsi pencampuran minyak dan air dalam makanan berbentuk emulsi seperti sos salad, aiskrim dan sup krim. Okey. Jadi emulsi ni kalaulah tak dicampurkan dekat dalam makanan, dia nanti kita nampak makanan tu akan berbintik-bintik putih. Jadi tak cantik. Bila tak cantik, marketing strategi ni pun akan down ya. Jadi kita tak emulsi supaya dia cantik dan dia lebih stabil. Dia tak ada, contoh kalau air dengan minyak tak boleh bercampur kan. Bila kita Betul. emulsi, dia boleh lebih stabil dan ada pencampuran tu lebih baik. Suara cikgu boleh dengar, ada masalah? Boleh. Okay, next pemuskat. Adi, David dengan Epo tolong mute sekejap. Okey, seterusnya Sam
pasal pemekat? Untuk mengubah. Dengar tak? San, cuma David punya speaker tu dia kuat sikit. Untuk mengubah struktur asal bahan dalam makanan kepada tekstur yang halus dan licin dengan menyerap air membentuk struktur gel. Okey. Okey, betul. Thank you, Sam. Okey, dia asalnya benda tu adalah halus dan licin, kemudian dia akan serap air, bila serap air, kurang air, jadi dia akan lebih pekat. Okey, ini adalah contoh dia agar-agar, kanji dan pektin. Pektin ni pun sejenis pemekat dia macam buat untuk jam semua dia ada pektin. Dan akhir sekali pewarna. Siapa baca? Zulina. Kalau suara cikgu tak dengar tolong bagi tahu ya. Untuk memberikan warna kepada makanan. Okey, terdiri daripada sebatian azo dan sebatian triphenyl. Terdiri daripada sebatian azo dan sebatian triphenyl. Hafalah azo dan triphenyl. Okey. Dan ini adalah kesan bahan tambah makanan. Dia boleh, kalau kita banyak ambil natrium nitrit, dia akan boleh menyebabkan kanser. Okay, kemudian natrium benzoat boleh menyebabkan gangguan saraf dan alergi. MSG, bahan tambah makanan yang ni selalu ada, dia boleh menyebabkan sakit kepala, lemah badan, sesak nafas ataupun muntah. Dan pewarna kuning boleh menyebabkan kanak-kanak terlalu aktif. Kemudian asma dan ruam. Ruam ni macam rashes pada kulit. Okey, ada soalan setakat ni? Cikgu, can I ask? Ya. Sebatian azo tu apa, cikgu? Sebatian azo tu adalah satu nama. Okey, nanti cikgu search, cikgu bagi tahu awak. Sebatian azo tu dia adalah satu nama yang digunakan sebagai pewarna dalam makanan. Contoh kita gunakan dalam kalau orang yang buat pasta pastry, muffin, dia ada letak pewarna-pewarna tu kan. Itu antara itu adalah sebatian azo. Dia menghasilkan warna pada makanan. Alright, thank you, cikgu. Okey. Ada lagi? Okey, kalau tak ada kita pergi dekat modul. Kita ada dua lagi, ubat tradisional dengan ubat moden tu sekejap je. Yang bahan tambah makanan yang lama. Okey, pergi modul ada depan awak? Ada. Okey, cikgu Ada. Okay. Ada. Berapa Sekejap Aku lupa nak buka tadi. Okey, kita jawab sama-sama boleh? Boleh. You all dah buat yang ni belum lagi Belum. Okey, jom kita buat sama-sama. Raja di bawah menunjukkan kandungan bahan-bahan yang terdapat dalam satu bungkusan makanan. Apakah fungsi tartazin? Tadi dia tak sebut tadi. Okey, lagi satu dekat dalam modul ni dia ada bagi contoh yang lebih spesifik. Nanti boleh baca kat sini So kita jawab sama-sama, yang ni kita tengok modul. Okey, tartazin, azo dan triphenyl juga adalah menambah warna pada makanan. Okey, boleh tulis teruslah, menambah warna pada makanan. Bagaimana gula membolehkan makanan tahan lebih lama? Gula menyebabkan makanan tahan lebih lama dengan mengeluarkan air dari sel mikroorganisma dan menghalang pertumbuhannya. Dekat dalam biologi awak ada belajar pasal isotonic hypotonic hypothermic tak? Ada, cikgu. Larutan tu pekat, air tu akan keluar, betul? Konsep yang sama juga gula dan garam. Garam pun sama juga. Tolong salin Jadual di bawah menunjukkan fungsi bagi dua contoh bahan tambah makanan. Okey, natrium benzoat. Kita tahu bila ada natrium, so dia adalah pengawet. Okey, lecithin. Tadi tak ada dekat dalam contoh tapi dia dekat dalam modul, dia adalah penstabil.
Dah? Dah. Okey. Okey, kita ada bagi B. Okey, sebab agak-agak apa jawapan untuk V? Dia ada bagi natrium, dua-dua natrium. Pengawet. Pengawet. Yes, pengawet. Kemudian kita ada antioksidan. Apa contoh antioksidan? Mesti ada perkataan asid. Asid ascorbic, asid citrik. Okey, good, pandai. Okey, ini jawapan dia Dia ada banyak contoh. You all salin atau tengok je? Kalau tengok cikgu cepatkan, kalau salin cikgu tunggu. Salin. Okey. Boleh ambil salah satu bahasa Okey, B1, berikan satu contoh makanan yang menggunakan natrium nitrat. So awak boleh guna apa-apa saja, daging, burger, sausage. Terangkan bagaimana natrium nitrat bertindak sebagai bahan tambah makanan. Okey, sebab natrium nitrat ni sejenis garam, jadi bila garam, apa-apa saja keadaan macam kita boleh pada pH yang elok, pH 7. So bila garam dia akan mengubah pH tu, dan natrium nitrat akan menghalang benda-benda tu daripada rosak dengan memperlahankan pertumbuhan mikroorganisma. That's why kalau ikan yang fresh kita letak atas meja, lepas 2 hari dia akan rosak. Tapi kalau ikan masin atau ikan bilis, kita letak berapa hari pun atas meja, dia lambat rosak sebab dah ada natrium nitrat ataupun natrium chloride. Okey, yang ketiga, cadangkan satu contoh lain bahan tambah makanan dari jenis yang sama seperti natrium nitrat. So boleh guna natrium benzoat. Bahasa Inggeris sodium, bahasa Melayu natrium. Okey, dia last sampai E. Okey, berikan satu contoh ikan masin. Yang kedua, bagaimana natrium klorida bertindak sebagai bahan tambah makanan. Natrium klorida menghalang ikan daripada rosak dengan mengeluarkan air daripada sel mikroorganisma dan membantutkan pertumbuhan dia. D1, Y adalah bahan perasa, memaniskan makanan dengan kalori yang lebih rendah. Yang kedua, D2, apakah kesan sampingan MSG ke atas kesihatan kita? Ya, MSG yang banyak akan menyebabkan sakit kepala ataupun rambut gugur. Kalau awak makan Maggi je tak ada masalah. Masalah dia adalah yang dalam bungkus kecil tu, dia punya flavor dia tu, kari lah, tom yum lah. You all suka Maggi apa? Maggi kari. Maggi kari Ada yang Asam laksa tu. Asam laksa lah, samyang lah, pedas tahap arwah apa entah. Boba. Boba. Oh, Maggi boba. You all pernah rasa? Siapa pernah rasa Maggi boba? Tak cikgu, tak sedap. Confirm geli. Cikgu dengar cerita seram rasa dia ke? Tak, macam mana dia orang nak buat makanan yang viral, tapi kadang-kadang dia orang punya strategi tu macam tak logik kan? Okay, next. Apakah fungsi etil etanoat sebagai ejen perasa? So, bila awak nampak tak kat sini, bila sebut etil etanoat, dia adalah ester. Dia adalah ester. So, menghasilkan rasa oren keluar. Dan akhir sekali, namakan contoh bahan tambah makanan yang menyebabkan kanak-kanak menjadi hyperaktif. Apa-apa saja pewarna, iaitu sebatian azo atau sebatian triphenil.
Okay, done? Dah. Dan Okay. You all nak stop sekejap ke? Okay, take 5 pula. Take 2 sekejap Ada apa-apa soalan? Jasmine, Adi? Farah? Syazwani? You all macam mana cikgu nak bagi kertas trial Ke cikgu letak dekat guide atau macam mana? Letak dekat guide. Letak dekat guide. Esok nak ambil bahan matematik cikgu. Oh, okay. Sebab nanti madam nak bagi. Madam nak letak bila dekat guide? Tu tak tahu. Tanya madam. Sebab kertas objektif dekat bilik guru tutup. Kertas 2 dengan 3 dia dekat cikgu. Cikgu letak dekat guide Okay. You all biasa rumah dekat mana? Kalau cikgu jadi postman? saya dekat Penara. Penara. Cengal. Semua area-area permaisuri je kan? Tak. Adi cikgu jauh sikit. Adi jauh sikit. Adi jauh. Adi dengan Nabila jauh. Nabila dekat dengan cikgu. Nabila. Sama Linda Pudu. Cikgu Samlinda pun. Teacher saya menjadi postman. Wah, kes BTR cikgu. Kau jangan postman, kau orang tiba accident risaulah. Adi rumah kat mana Adi? Nanti bila-bila cikgu letak dekat guide, bagi tahulah madam letak bila nanti cikgu akan letak. So tak adalah awak datang 2-3 kali. Kertas 1 tu cikgu tak yakin boleh dapat, tapi kertas 2 dan 3 ada dengan cikgu. Okay, so kita next, last but not least, ubatan moden dan tradisional. Boleh teruskan Boleh. Okay. Boleh. Dah breakfast belum? Dah. Sakit kepala. Jangan risau kalau sakit kepala. Hai. Comel ni anak cikgu. Sakit kepala. Jangan risau kalau sakit kepala. Tapi tak boleh sekejap Biasalah. Tak boleh share pula. Cikgu cuba sekejap. Dia loading Okay, nampak apa yang cikgu nak share ni? You all pernah nampak? Pernah. Pernah? Pernah. Mana nampak? Saya boleh nyanyi lagi. Okay, nak nyanyi Apa sama-sama tu? ke? Kita tengok iklan ni sekejap. Nabila. Tak smooth lah. Tak smooth. Mungkin dia tak smooth kot. Tengok je lah agak-agak. Okay, agak-agak. Iklan apa ni? Dah pula. Ubat demam. Ubat. Okay, biasa kan kalau demam awak sebut Panadol. Tapi sebenarnya apa beza Panadol, Paracetamol, Euphamol? Branding. Brand Keberkesanan dia. Ya. Dia punya brand dia yang paling tepat Sebenarnya dia adalah PCM Paracetamol. Panadol dan Euphamol ni ada Paracetamol. So Euphamol syarikat lain, Panadol syarikat lain, tapi dalam dia ada Paracetamol. Dia ada PCM. Ni adalah contoh ubatan moden. Nanti awak tengok baliklah nyanyi seorang-seorang Okay, next.
Kita tengok pasal ubatan moden. Nanti cikgu akan share apa yang cikgu letak tu dekat grup ya. Okey, ada ubatan moden. Okey, yang paling penting ubatan moden ni dekat sini ada 4, tapi yang untuk awak kena tahu ada 3 sahaja. Yang pertama antibiotik. Okey, macam biasalah apa maksud anti? Apa maksud anti? Tak suka. Tak suka. Suka. Apa maksud biotik? Biotik. Biotik tu dia tak suka mikroorganisma, ada 5 jenis. Bivica, bakteria, virus, kulat, alga, protozoa. So biotik tu yang mana satu? Bakteria. Bakteria. Jadi antibiotik Bakteria. maksudnya tak suka pada bakteria. Bakteria. Ada siapa tak dapat? Okey. Nak tahu biasanya antibiotik ni dia punya nama dia, hujung dia adalah silin, dia ada sin, dia ada in. Itu contoh-contoh antibiotik. Dia fungsinya adalah membunuh atau menghalang pertumbuhan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Secara spesifiknya adalah bakteria. Kalau virus kita sebut antiviral. Kalau bakteria kita sebut sebagai antibiotik. Kemudian yang kedua tadi yang kita tengok iklan tadi, analgesic. Dia menyingkirkan sakit dan demam dari badan. Ini adalah contoh dia. Paracetamol atau nama lain dia kita sebut sebagai PCM. Itu yang awak sebut Panadol, Eufamol ataupun aspirin dan Codeine. Bezanya aspirin ni dia tak berapa okey untuk kanak-kanak bawah 12 tahun sebab dia boleh menyebabkan side effect. Dan akhir sekali adalah ubat psikiatrik, merawat pesakit yang menghadapi masalah mental. Kita ada stimulan. Stimulan maksudnya stimulation lah, untuk meningkatkan atau merangsang aktiviti otak. Kemudian kita ada antidepressant untuk mengurangkan tekanan pesakit, dan antipsikotik merawat pesakit skizofrenik. Ini saja untuk ubatan moden. Kesan sampingan ubatan moden ni, kalau antibiotik, pernah tak awak dapat antibiotik, apa yang doktor selalu pesan? Habiskan. Yes. Habiskan. Perlu habiskan. Memang kena habiskan, sebab kalau tidak nanti bila next time awak sakit benda yang sama, kemudian awak makan antibiotik awak tu tak boleh lawan bakteria yang ada dekat dalam badan awak, sebab dia dah imun, dia dah ada nama satu dia superbug. Nanti awak carilah fenomena superbug, SUPERBUG. Maksudnya badan awak dah tak boleh nak antibiotik tak boleh nak lawan kuman dalam badan awak. Sebab tu antibiotik nak tak nak, dah sihat ke tak sihat, awak kena habiskan. Kemudian analgesik, aspirin mengandungi kumpulan berasid. Ini adalah aspirin, selalu ditanya. Ini adalah aspirin. Ini adalah aspirin. Kenapa yang ini? Okay, kita pergi dekat modul. Cuba pergi dekat modul sekejap. Sorry hari ni sebab habiskan, takut you all ngantuk pula. Inilah dia kenapa benda tu jadi macam ni. Sebab dia adalah yang ini. Ini dia. Yang ini dia adalah sebab kita tak tahu kedudukan double bond tu dekat mana, jadi dia buat bulat dekat tengah. So dia sebenarnya ada C dia ada 9. Ini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C9H8O4. Itu adalah formula untuk aspirin. Okey. Dan sekali ni kenapa aspirin mengandungi kumpulan berasid? Sebab dia ada COOH, kumpulan berasid. Jadi pesakit gastrik tak boleh ambil aspirin. So kalau dia sakit dia boleh ambil PCM. Aspirin dia tak boleh ambil. Kanak-kanak pun tak boleh sebab usus mereka nipis dan asid akan menyebabkan usus berdarah. So jadi kita boleh gantikan aspirin dengan PCM. So formula dia adalah C9H8O4. Okey. Ni je. Dan akhir sekali ubat tradisional, cikgu nak baca, you all baca je lah. Cikgu panggil ya. No worries.
Okey. Ubat tradisional adalah ubat tradisional diperolehi daripada sumber semula jadi. Tajuk ni best kalau kat dalam kelas. Mungkin cikgu akan terang dengan lebih detail lagi lah. Okey, apple. Ini tumbuhan apa apple? Lidah buaya. Okey, lidah Aloe vera. buaya ataupun nama lain dia adalah aloe vera. Perempuan suka sangat benda ni. Dia kata kalau sapu kat muka nampak cantik. Ya ke? Lidai pula. Lidah ya, bukan lidai ya. Jusnya digunakan untuk merawat kulit dan kesan terbakar. And then kalau awak habis mentadisa ke apa, awak letak aloe vera kat muka, macam wah nyamannya. Macam tu lah, dia sejuk. Sebab tu orang selalu tanam. Okey, Amirul Afham, ni buah apa? Atau sayur apa Amirul Afham? Peria. Peria. You all suka makan peria? Sedap ibu. Peria goreng ibu. Peria goreng. Tak pernah nampak cikgu. Tak pernah nampak. Kat kantin selalu ada. Tak pernah ya? Kat kantin tak ada ya? Mungkin kat bahagian tu. Okay, digunakan untuk mengawal diabetes. Diabetes, semua dah kena diabetes, selalu sangat minum ubat-ubati, dia tak boleh sembuh. Dia hanya boleh mengawal. So, jaga baik-baik darah tu ya. Cikgu, dia pahit sebab apa cikgu? Ha? Dia pahit sebab apa peria tu cikgu? Sebab dia ada setiap bahan-bahan, setiap buah-buahan, sayur-sayuran dia ada bahan-bahan kimia yang tertentu. Jadi bila dia pahit tu mungkin ada bahan yang menyebabkan rasa pahit tu lebih banyak berbanding dengan bahan-bahan lain. Jadi rasa pahit tu lebih menonjol daripada rasa manis ataupun masin atau tawar. Kadang-kadang awak pernah tak beli barang, okey, katalah beli bekas plastik kemudian ada tanda harga. Awak beli barang katalah Tupperware, lepas tu ada tanda harga. Pernah tak awak nak hilangkan tanda harga tu, awak basuh, gosok-gosok tapi tak hilang? Nah. Okay. Nah. Kalau kita tahu sebenarnya apa komponen tanda harga tu, macam kita tahu komponen peria. Okey. Bila tanda harga tu dia adalah satu gam. Jadi bahan yang boleh melarutkan gam adalah bahan yang berasaskan minyak. Jadi daripada awak tonyoh guna air dengan sental, guna sabun dekat sinki berjam-jam, apa kata awak ambil minyak, awak sapu je, sekelip mata dia hilang. Itu sebagai contoh lah. Macam tu juga peria, dia ada komponen-komponennya yang tertentu, okey, yang akan menyebabkan rasa dia pahit. Okey, seterusnya Halia, Farhana. Mana Farhana? Ya, saya. Ya, saya. Apa fungsi Halia? Farhana, apa Buang fungsi angin. Halia? Baca Farhana. Gunakan untuk merawat angin dalam perut, memperbaikkan pengaliran darah dan pencernaan. Okey, good. Digunakan untuk merawat angin dalam perut, memperbaikkan pengaliran darah dan pencernaan. So, kalau awak sakit perut, awak pergi dapur, ambil Halia, ketuk-ketuk, letak dalam awak minum. Lepas tu, sedap je perut awak. Banyak angin-angin keluar daripada exhaust. Okey, bawang putih. Bawang putih mengurangkan tekanan darah dan mempunyai sifat antibiotik. Okey, bunga raya. Bunga raya pun ada juga. Okey, cikgu nak Farah Syakira. Apa fungsi bunga raya? Farah Syakira. Meredakan demam dan merawat keguguran rambut. Okey, good. And then kunyit. Bukan geng kunyit kunyit je. Okey, apa fungsi kunyit? Merawat jerawat. Kemudian asam jawa. Nisa boleh baca fungsi asam jawa? Hairun Nisa. Mengurangkan batuk. Ini biasa awak nampak kan, orang guna asam jawa. Okey, next Farish Aikal. Pegaga. Pernah jumpa pegaga Farish? Pernah. Tak. Pegaga digunakan sebagai teh herba untuk merawat sakit dan pembengkakan. Okey, good. Okey, habis dah tajuk kita Form 5. Alhamdulillah, habis dah. So, ada apa-apa soalan? So, untuk perubatan ni, cikgu selalu nak ingatkan awak semua.
tolong kalau awak nak ambil ubatan tradisional, awak boleh ambil, tapi tolong jangan ambil ubat-ubat yang macam tradisional tapi yang menggunakan agama, yang disebutkan jus sunnah apa semua, sebab kita takut itu akan banyak efek buah pinggang. For me lah, my opinion, saya lebih percayakan ubat moden sebab dia ada kajian klinikal. Ubat tradisional, kalau yang macam tadi cikgu percaya, tapi kalau yang diolah-olah ubat tradisional tu kadang-kadang bila tak betul dia akan efek pada buah pinggang. So statistik sekarang pengambilan ubat, nak ubat kurus lah, ubat cantik lah, ubat putih lah, ubat itulah, ubat inilah, dia banyak efek pada buah pinggang. Dan banyak orang-orang muda sekarang dah kena dialisis, dah kena cuci darah disebabkan pengambilan ubat-ubatan yang tak terkawal, yang tak ada pengesahan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Cikgu, Ya. ubat kurus pun sekali ke? Ubat kurus. Ubat tinggi tu. Boleh tinggi ke? Tak tanya. Sebab kalau kadang-kadang kalau dari segi ubatan tak tahu, tapi kalau daripada segi kalau ubat, cikgu akan percaya ubat moden, tapi setiap orang berbeza-beza. Kalau ubat tradisional yang macam tadi, yang terus memang betul-betul kita ambil daripada semula jadi. Banyak, kalau baca kes, banyak sangat kes sekarang ni umur 20, 30-an, dia ambil ubat kurus, ubat cantik lah, ubat kuat lah, itulah inilah, kemudian dia ada efek buah pinggang, kena dialisis, lama-lama meninggal. Kawan cikgu pun seorang, dia ambil, dia tak sup, dia nak kurus, dia ambil jus apa entah, lepas tu meninggal lah sebab buah pinggang dia rosak. So untuk ubat-ubat tradisional ni tolonglah baca betul-betul. Awak pandai. Kebanyakan ubat lagi satu, ubat macam tu dia banyak gula je. Sebab kita tak tahu kenapa orang lain-lain kan, pendapat cikgu. Cikgu, kalau protein shake boleh ke? Protein shake. Protein shake boleh je, tak ada masalah. Vitamin C pun orang kata boleh, tapi biasa kalau lebih pun dia akan keluar ikut urin kan. Ada. Cikgu. So yang ubat orang ambil kat gym tu macam mana cikgu? Yang untuk bina masa? Ubat sadar. Ubat sadar. Ada kan yang protein shake lah, apalah. Tengok kandungan dia. Kita tengok kandungan dia dulu. Kadang-kadang ada benda yang okey, kadang-kadang ada benda yang tak okey. Cikgu pun bukan doktor nak bagi tahu kandungan dia, tapi biasa kalau untuk ubat tu lah cikgu hanya ambil ubat daripada farmasis ataupun doktor, sebab banyaklah cikgu tengok depan mata cikgu yang ambil benda-benda yang tanpa konsultasi doktor, efeknya dua meninggal. Macam tu lah buah pinggang lah, efek buah pinggang. Sebab buah pinggang ni awak tahu fungsinya menapis toksik kan, kotoran semua tu kan. And then kalau lagi satu, kalau sekejap kalau untuk beli barang-barang kosmetik ke untuk mak ayah awak semua ke, sekejap cikgu akan check dulu bahan-bahan dia dekat sini. Sekejap. www, tuan salin ni, situ ada cosdna.com. Ini cikgu akan check lah. Kalau bahan-bahan yang sapu-sapu semua tu, cikgu akan check bahan kimia dia kat sini. So dekat dalam laman web ni nanti dia akan tunjuk kalau hijau maksudnya benda tu selamat, kalau kuning tu sederhana, kalau merah elakkan, jangan ambil. Macam tu lah. Kadang-kadang ada bahan-bahan mercury semua kan. Perempuan selalulah. Okay, ada lagi? Ada lagi nak tanya? Okey, akhir sekali terima kasih untuk kelas hari ni. So lepas ni awak rehat dulu. Kemudian nanti tolong cari grup. Satu grup tu ada 3 grup, ada 6 orang. Satu grup ada 5 orang. Cikgu akan mula bagi latihan secara offline, jawab atas buku latihan. Kemudian snap gambar, cikgu akan cek dan bincang melalui Google Meet. Boleh Satu grup 6 orang, 3 grup 6 orang, satu grup 5 orang. Cari yang awak rasa boleh share sama-sama dan awak tak malu, tak segan nak bincang jawapan. Boleh? Okey. Boleh. Okey cikgu. Okey. Itu saja setakat hari ni. So cikgu akan macam biasalah round table. Adi, ada soalan Adi? Oh cikgu. Okey, Aina Bila? Tak ada cikgu. Okey, Amirul Afham? Tak ada cikgu. Okey,
Okay, David. Tak ada cikgu. Okay, good. Apple. Tak ada cikgu. Okay, Farish Aikal. Enggak ada. Enggak ada, tiba je jadi sinetron. Faris Hazim. Tak ada cikgu. Okay, Hanani. Tak ada. Jasmine Suraya. Tak ada cikgu. Okay, Hairunisa. Ada cikgu. Okay, Muhammad Irfan. Tak ada cikgu. Okay, Nufara Syakira. Tak ada cikgu. Okay, Nur Farhana. Tak ada cikgu. Okay, Samlinda. Sam. Tak ada cikgu. Okay, Siti Zulina. Tak ada cikgu. And Syazwani. Syazwani Hatira. Okay, so itu saja untuk hari ni. Kalau ada apa-apa masalah daripada segi data nak cikgu top upkan, bagi tahu cikgu lah. Nanti cikgu boleh tolong apa yang boleh tolong. So bertabahlah untuk batch SPM 2020 tahun ni. I know how do you feel. I pun upset, tapi what to do, you have to do your best sebab SPM ni lah yang akan mencorakkan masa depan awak. So I know you can do it. Please be careful, take care of yourself. Jangan kecewa, teruskan. Apa-apa tanya je cikgu. Cikgu akan cuba bantu apa yang boleh. Boleh Teacher, Ya. yang teacher nak bagi paper kimia tu bila? Right. Cikgu Madam ni nak letak kat guide tu bila? Apa orang tak Kalau cikgu letak esok boleh? Boleh. Okay. Boleh. Okay. Boleh. Kalau cikgu dah letak, Boleh, cikgu. update, ya. Okay. Terima kasih kelas. Terima kasih cikgu. Thank you Terima cikgu. kasih cikgu. 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 Terima kasih cikgu. Thank you, teacher. Thank you. Bye-bye. Bye cikgu. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama.